kita dalam perkara keilmuan, yang mana ilmu itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga ahli-ahli ilmu itu pada setiap zaman, menurunkan ilmu itu dengan amanah kepada generasi setelahnya. Dan ianya diturunkan dengan secara bersanad. Apakah yang dikatakan sebagai sanad itu? Sanad dalam bahasa Arab sebagai sandaran. Sandaran, sesuatu yang disandarkan. Maka ilmu yang kita pelajari itu kita sandarkan kepada siapa? Tidak ada sanad. Maka sandaran ilmu itu kepada guru sebelum kita. Maka kita perlu lihat kepada siapa ilmu yang kita pelajari. Kerana ilmu itu adalah satu amanah kepada Allah. Kerana ilmu itu adalah agama kita. Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ilmu itu adalah agama kamu. Maka perhatikan bagaimana kamu mengambil ilmu itu. Kerana ilmu itu membentuk agama kamu. Maka kita perlu lihat dari guru siapa yang kita pelajari. Seorang guru mengetahui gurunya itu adakah mempunyai silsilah sanad, ataupun dia hanya belajar secara sendiri dengan membaca kitab, dengan sendiri membuka terjemahan Quran, membuka terjemahan hadis yang ada, kemudian dia membuat kesimpulan ilmu sendiri, kemudian dia mempunyai anak murid yang sendiri. Maka orang yang seperti ini pada zaman ini ramai, dan mereka juga mempunyai pengikut yang ramai. Dan seolah-olah ilmu yang disampaikan itu kita masuk logik akal manusia. Maka ilmu itu bukan secara logik akal, ia diturunkan dengan kefahaman agama yang sahih, yang dipahami daripada tafsir Al-Quran dengan usul yang benar, dengan disiplin yang betul, yang memahami agama itu daripada hadis-hadis Rasulullah SAW, dengan usul, dengan disiplin, dengan prinsip yang betul. Dengan ilmu ini tidak diambil daripada sesiapa sahaja. Ilmu itu diambil daripada orang yang mempunyai otoriti dalam keilmuan, keahlian dalam ilmu. Setiap perkara mempunyai keahlian, setiap bidang mempunyai keahlian yang tertentu. Dan seseorang tidak mengambil apa-apa bidang selain daripada orang yang mahir, daripada seorang yang ahli, seorang yang pakar dalam bidang tersebut. Seorang yang sakit katakan, jika dia tidak berjumpa dengan doktor yang tidak bertauliah, adakah dia takut ke klinik doktor tidak bertauliah? Dia dapat sains engineering, dia nak pergi ke tempat itu, dan pada dunia kita dapat memahami perkara tersebut. Seorang yang nak buat rumah, dia akan jumpa kontraktor, dia akan jumpa arkitek untuk bina rumah. Adakah dia akan jumpa doktor kesihatan? Kemudian akan jumpa siapa? Bakery, tukang buat roti. Dia tak akan jumpa A, B, C, D. Dia jumpa orang yang pakar dalam pembuatan rumah, pembuatan pembinaan. Dia jumpa dengan orang sakit, dia tak jumpa mekanik. Orang yang perosak keretanya atau motornya, dia tak jumpa doktor. Ataupun ada orang rosak motor, bawa pergi klinik, doktor cuma cek, mungkin dia punya carburetor ucap dia tak terkupat, dia tak apa-apa. Kata okey, kasih suntik sikit tak. Jadi ini tak kena pada tempat ni, tak kena pada tempat. Dalam perkara dunia dapat dipahami dengan mudah seperti itu. Bagaimana dengan ilmu agama? Ilmu agama itu adalah sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak diambil dengan begitu sahaja daripada A ataupun B ataupun C. Dilihat guru itu bagaimana keahliannya, adakah ada sanadnya, dan ianya untuk memilih guru, seseorang itu perlu faham siapa gurunya. Kadang-kadang kalau kita nak tanya terus pada guru, you ada sanad tak? Mungkin nampak macam tak beradab. Dan biasanya seorang yang mempelajari ilmu daripada seorang guru, biasanya dia sudah tahu latar belakang
di mana dia belajar seperti ini. At least dia kena buat kajian sedikit. Sebab ilmu itu yang membentuk agama. Ilmu itu adalah agama kamu. Maka perhatikan daripada mana kamu ambil ilmu tersebut. Latar belakangnya, di mana dia belajar. Biasanya yang berlatar belakang dari universiti, biasanya ia tidak berasaskan sistem sanad. Ia datang daripada sistem pengajian akademik. Biasanya ia bukan berasaskan sistem sanad. Biasanya yang daripada aliran akademik, walaupun bidangnya adalah bidang agama, tetapi kadang-kadang agama itu di atas acuan barat. Sebab orang studies juga mereka melakukan kajian yang mendalam dalam tafsir Quran. Orang studies juga menjalankan kajian yang mendalam dalam hadis, dalam mustalah hadis, dalam usul tafsir, dalam usul hadis, dalam usul fiqh. Dan berbagai bidang agama, orang jenis barat, orang Yahudi, orang Nasara, mereka bertukus lumus dalam bidang ilmiah, dalam bidang akademik, mengkaji dengan sedalam-dalam. Dan jika ada sedikit kelemahan, yang sedikit kekurangan yang boleh masukkan racun dia akan masukkan dia punya 50 sen dia di situ, 20 sen ataupun dia punya racun dia dalam. Dan orang tadi dia menyiapkan silibus pengajian. Dan kadang-kadang universiti kita ambil daripada acuan barat, acuan orang tadi, alunan ilmu daripada mereka. Kerana tentu ilmu itu tidak bersaran. Melainkan jika ada satu yang universiti yang kita kenali para bicaranya amat menjaga kerangka ilmu, amat menjaga worldview atau pandangan Adam Ahli Sunnah wal Jamaah. Para bicaranya menjaga pegangan yang kita katakan, walaupun mereka tidak bersalah, tetapi mereka berpegang kepada ulama tradisi Islam yang silam, berpegang kepada Imam Ghazali, berpegang kepada Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Ar-Razi. Mereka tidak mengambil imam-imam yang kontroversi, yang sesat, yang pada zamannya ulama-ulama menghentikan kerana pendapat-pendapatnya yang banyak bertentangan dengan sepakat ulama. Maka boleh juga diambil daripada para pensyarah mereka yang lepas dari universiti. Cuma perlu dikaji mereka itu kadang-kadang sebelum universiti pernah belajar di tempat lain. Kita tidak boleh salahkan pukul rata semua yang datang dari universiti kita dipakai. Kerana mereka juga kadang-kadang sebelum masuk universiti mereka ada lepasan pondok, ada yang lepasan pesantren, ada yang lepasan daripada tradisi ilmu persanan. Baik, jika mereka tak langsung tidak ada tradisi ilmu persanan, mereka terus masuk universiti, maka kemungkinan mereka tidak ada sanad. Tapi boleh tak mengambil ilmu daripada mereka? Boleh, apabila kita mengkaji yang ini perlu perhatian, yang di sini perlu perhatian yang lebih. Jika tidak ada pengajian persanan, dan itu masuk universiti belajar Islam, kita perlu lihat bagaimana kerangka ilmu dia, bagaimana kerangka kefahaman dia, adakah dia berada di atas satu sunnah wal jamaah dan sebagainya, bagaimana pegangan dia. Itu perlu ada kerja lebih. Tidak bermakna kita perlu buang semuanya. Kerana mereka juga mempunyai ilmu yang baik. Kita yang kita boleh ambil, yang boleh kita petik ilmu, kita ambil. Dan ilmu itu al-Islam biladin, dan pengajian perkesanan itu adalah sebahagian daripada agama. Sebahagian daripada agama. Perantaian, iaitu kita tahu guru kita ini belajar daripada mana. Dia pula gurunya daripada mana, gurunya daripada mana, gurunya daripada mana. Itu maksudnya sanad ilmu. Ianya bukan hanya berada dalam ilmu hadis sahaja, periwayatan hadis. Sanad itu bukan dalam hadis, tapi dalam bidang-bidang ilmu yang lain juga. Walaupun dalam ilmu hadis yang terpenting, tapi dalam ilmu fiqh juga ada pengajian persanad, pengajian perantaian sehingga Rasulullah SAW, supaya kefahaman yang kita ambil itu adalah benar. Dan pada zaman ini adalah lebih berbahaya seseorang yang mengambil ilmu daripada internet terus
tanpa berguru. Gurunya siapa? Syekh Google. Siapa murabi dia? Tuan guru YouTube. Rahimahullah. Boleh tak baca ilmu daripada internet? Boleh, tapi berbahaya. Mereka sesuatu itu adalah latar belakang. Dia mengetahui siapa yang diambil ilmu itu. Bila orang yang mula-mula ingin belajar agama, dia ambil apa sahaja yang dalam internet, maka akan menyebabkan dia lebih bercelaru, menyebabkan dia lebih confused dengan agama, dengan ilmu. Sekejap ini kata ini, sekejap ini kata ini, sekejap ini kata ini. Mereka dia tahu daripada siapa latar belakang ilmu yang dia ada daripada internet tersebut, website yang dia ambil tersebut, YouTube yang dia ambil tersebut, atau FB yang dia ambil tersebut, atau dia ada ikut Twitter mana-mana ulama, atau Instagram. Kita tahu latar belakang, dia mempunyai latar belakang sanad, latar belakang ilmu, karakter ilmu yang betul, sehingga kepada Rasulullah SAW tidak mengatur. Tetapi apa yang melanda pada umat ini adalah mereka tidak mengerti yang mana satu ustaz yang betul, ustaz yang salah dia ambil. Jadi dia macam jadi open house, kam. Apa saja ilmu yang hak, yang batil, semua bercampur ada. Yang dan sekali dia confused. Dan pada awal lagi ulama Islam ini telah memberi amaran mereka yang mengajar ilmu tanpa guru. Gurunya adalah syaitan. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris kepada para nabi. Kenapa Nabi SAW menggunakan warasah, menggunakan pewarisan? Dan pewarisan itu adalah satu simbolik kepada kaitan antara orang yang mengambil ilmu dengan orang yang diambil ilmu tersebut. Perantaian, pewaris, mempunyai kaitan, mempunyai pautan, bersatu, itu tidak terpisah. Maka begitu sistem pewarisan, ada yang mewariskan dan ada yang mewarisi, diambil, diwarisi. Kemudian dia sekarang menjadi pewaris, sekarang dia mewariskan pula kepada orang setelahnya. Dan setelah menjadi pewaris, diwariskan pula generasi setelahnya. Begitu ungkapan dan lafaz yang digunakan oleh Rasulullah SAW jelas menunjukkan bahawa ilmu ini diturunkan daripada ahlinya kepada seorang yang mengambil ilmu tersebut, kemudian menjadi ahli kepada ilmu tersebut, memegang otoriti untuk menyampaikan amanah ilmu kepada orang setelahnya. Seperti apa yang kita ambil ilmu pada ketika ini, ambil daripada Al-Fakir. Al-Fakir belajar daripada guru-guru yang berada di Afrika, guru-guru yang berada di Yaman, guru-guru yang berada daripada India, daripada Pakistan, daripada Afghanistan. Dan mereka boleh mempunyai rangkaian sanad ilmu yang berterusan. Dan kita tahu setiap guru kita itu diambil ilmu itu daripada siapa? Tanpa terkecuali walaupun satu guru. Tidak terkecuali walaupun satu guru. Jika saya ada 30 guru yang saya ambil ilmu, setiap 30 guru ini saya tahu mereka ambil ilmunya daripada siapa, daripada mana saja mereka. Sama ada mereka orang Arab, ataupun guru itu daripada orang Melayu, ataupun guru itu orang India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan. Daripada setiap guru itu kita tahu daripada mana ilmu itu diambil. Tidak terkecuali walaupun satu orang, tak terkecuali. Diambil daripada siapa, dan gurunya pula itu ambil daripada siapa. Gurunya pula diambil daripada siapa, sehingga kepada kemuncak sumber manfaat air mata ilmu itu Rasulullah SAW. Tidak terkecuali. Begini sistem ilmu kita. Dan Nabi Muhammad SAW akan bersabda, tidak berkumpul, tidak akan berhimpun umatku keseluruhannya dalam kesesatan. Tapi SAW telah memberi jaminan umatku tidak akan berada semuanya dalam kesesatan.
Hari ini ada satu kelompok kecil yang timbul yang menyesatkan semua amalan orang Islam, mensyirikkan orang Islam, mengkafirkan orang Islam. Padahal daripada awal Nabi SAW sudah katakan, majoriti umatku tidak akan berhimpun di atas kesesatan, di atas dalalah. Tapi apabila kelompok yang tidak mengambil ilmu itu daripada persanad, maka kefahaman yang diterima itu salah. Bila dia mengambil ilmu tanpa persanad, dia merasa itu dia yang paling betul sekali, dia yang paling sahih sekali. Bila dia merasakan seperti itu, yang lain semua salah dan tidak sependapat dengannya, semuanya tertolak. Jadi natijahnya semua yang mengikut empat mazhab, yang mengikut Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan itulah majoriti umat pada zaman ini, semuanya sesat belaka. Dan mereka yang beraliran daripada tasawuf, semuanya sesat. Padahal jika kita buka sejarah, tidak ada negara yang masuk Islam di dalamnya kecuali ulama tasawuf dan ulama sufi yang masukkan ke dalam. Namakan apa saja negara dalam dunia ini yang boleh-boleh membawa Islam ke negara itu, kalau bukan ulama sufi, siapa lagi? Buka sejarah Nusantara, buka sejarah Bukhara, buka sejarah Samarkand, buka sejarah India, buka sejarah Morocco, buka sejarah Afrika. Kalau bukan ulama sufi yang membawa agama ini yang pertama sekali ke tempat mereka, siapa lagi? Di Turki, yang membuka Turki, siapa? Salahuddin Al-Ayyubi, siapa? Muhammad Al-Fatih, siapa? Muhammad bin Qasim, siapa? Syekh Abdul Aziz daripada Jeddah yang membawa Islam ke Melaka, siapa? Syekh Muhammad Al-Baghdadi yang membawa ke Kedah dan juga Terengganu. Yang di Gunung Jerai itu siapa? Di Gunung Jerai Syekh, dan siapa ingat? Siapa ingat di Kedah, di Gunung Jerai? Seorang Syekh. Ada ingat? Baik. Yang di Kedah itu sebelum Taman Melaka, sebelum Taman Melaka 500 tahun yang lepas dikatakan Islam masuk. Tapi yang di Kedah itu hampir 1000 tahun yang lepas. Tapi sejarah itu kita digelarkan oleh siapa? Oleh orientalis. Kita tidak mahu jati diri kita, jati diri Islam kita naik jika kita tahu rupanya Nusantara kita telah menerima Islam sejak ribuan tahun yang lepas. Dan ikut kajian tadi, sebenarnya Islam telah masuk ke Nusantara kita ini sejak daripada zaman sahabat Rasulullah SAW. Dan buktinya ada makam sahabat di kawasan Sumatera. Syekh Nuruddin tarikh yang didapati di batu desanya adalah pada zaman sahabat Rasulullah SAW. Apabila kita memahami sejarah bagaimana hebatnya pelayaran orang Melayu pada zaman dahulu, kita akan faham bahawa sejak sebelum zaman Rasulullah lagi, orang Melayu dengan Arab sudah bersimpang siur berlayar kapal berdagang, bertukar barang. Tidak mustahil bagaimana itu orang Arab, orang Melayu sudah masuk ke kawasan Mekah, Madinah, Jeddah dan sebagainya. Jeddah daripada dahulu memang sejak ribuan tahun Jeddah adalah pelabuhan. Sebelum jadi airport, dulu memang pelabuhan tepi laut itu sudah menjadi pelabuhan yang terkenal sejak zaman dulu, sejak zaman Rasulullah SAW. Antara pelabuhan yang terkenal daripada zaman silam itu Jeddah, Aden, Hadramaut, kemudian India. Daripada India turun ke Perla, ke Aceh, ke Pasai. Ini semua adalah tempat simpang siur mereka. Kemudian ke China. Dan di China sudah tentu daripada zaman sahabat Rasulullah SAW sudah sampai ke sini. Mustahil jika sahabat sudah sampai ke sini ada di Nusantara lepas pandang. Yang di Guangzhou itu, masjid itu dibina oleh para sahabat. Dan makam sahabat juga boleh di China. Bagaimana sahabat boleh sampai ke China Nusantara terlepas? Tidak boleh saya tenggelamkan fakta sejarah tersebut.
Baik, ilmu itu diambil daripada gurunya. Kenapa yang penting daripada perguruan itu sebagai kefahaman yang sahih didapati, bukan hanya sekadar matan hadis, bukan sekadar periwayatan hadis, tidak, kefahaman hadis tersebut. Dalam hadis sahih Bukhari mengatakan Nabi SAW kecil berdiri. Apa kefahaman sahih yang betul? Memang ini hadis sahih. Apa kefahaman yang betul? Dalam hadis sahih Bukhari mengatakan Nabi SAW memerintahkan kaum daripada Uyainah untuk minum air kencing unta untuk perubatan. Apa penjelasannya? Apa kefahaman hadis tersebut? Kerana ilmu itu bukan hanya sekadar ambil daripada ini hadis sahih terus ambil, tidak. Dalam hadis sahih mengatakan Nabi SAW minum kencing. Apa penjelasannya? Apa kefahaman dirayah itu dipanggil dirayah, kefahaman yang sahih. Dan sekadar riwayat sanad itu penting itu tidak ambil secara berkat. Dan sanad dirayah, sanad kefahaman itu diambil daripada ahli. Sebab itu Allah Ta'ala katakan dalam Quran, fas'alu ahli in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang mengerti, orang ahli ilmu jika kamu tidak memahami, tidak mengetahui. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk ambil daripada yang otomatik. Baik, kemudian Syekh Ad-Daqaq berkata pohon yang tumbuh dengan sendirinya secara alami tidak akan berbuah. Tapi kalau berbuah juga maka sesungguhnya buahnya tanpa kelazatan. Di sini Syekh Ad-Daqaq menekankan lagi untuk seseorang itu di dalam menuntut ilmu dengan berguru, bukan hanya dengan membaca kitab. Seseorang yang mengambil ilmu hanya dengan membaca lembaran-lembaran daripada kertas, daripada ini, dia boleh tersesat, dia boleh tersilap, dia boleh tersalah. Ada seorang lelaki, anaknya sakit. Dia baca dalam hadis, dia baca dalam hadis, ini Arab, orang Arab. Dia baca dalam hadis, siapa yang dia kata kuda hitam sifat boleh setiap penyakit. Ditangkap kuda hitam, disembelih, direbus, air dia dikasih minum dekat anak dia yang sakit, anak dia terus meninggal. Maka dia mengamuk. Macam mana dia hadis sahih? Kata ular hitam boleh jadi sifat daripada setiap penyakit sekarang. Kasih minum pada anak, anak terus meninggal. Dia tak berhenti, dia jumpa alim. Baru dia nak jumpa alim, maksudnya dia jumpa alim dulu. Dia kata, wahai Syekh, bagaimana hadis untuk ular hitam yang sifat setiap penyakit? Aku kasih minum air berpustan ular hitam, meninggal terus. Maka Syekh kata, cuba bawa kitab. Dia bawa kitab, dia kata, mana hadisnya? Dia hadisnya Al-Hayyatus Sauda Shifa'un li kulli da'. Cuba baca Al-Hayyatus Sauda. Al-Hayyatus Sauda maksudnya ular. Al-Hayyah ular hitam. Syekh tadi kata sebab itu ilmu itu diambil dari guru, bukan hanya dengan membaca. Membaca itu boleh silap, baris boleh silap, huruf boleh tersilap, mungkin tertambah tertambah titik atau petang di situ. Terjemahan itu mungkin tersalah. Terjemahan itu adalah berdasarkan pemahaman penterjemah. Jadi mazhab kalau kita hanya berdasarkan terjemahan Quran dan terjemahan hadis, kalau ilmu boleh sekadar itu. Kerana dalam satu ayat, satu perkataan dalam Quran ada 16 makna. Satu perkataan lain 20 makna. Dan penterjemah dia ambil salah satu makna daripada 16 makna. Makna bermakna mazhab kita mazhab penterjemah. Banyak lagi makna yang ditinggalkan. Kerana itu kita perlu ambil daripada fiqh, daripada fuqaha, daripada faqih yang mempunyai rantai yang sangat. Jadi dia kata ini ada salah cetakan, silap cetakan. Bukan Al-Hayyatus Sauda, kita tambah satu titik di situ. Bukan ya al-ibab, Al-Habbatus Sauda. Al-Habbatus Sauda, cinta hitam.
Di awal kita salah baca, yang tersilap cetakan, dan terima padahalnya sendiri. Anak awak meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ilmu itu yang ada dari gurunya. Banyak lagi kisah-kisah yang menarik. Kita tak dapat dibawakan di sini kerana terlalu ajaib. Bagaimana orang yang mengambil ilmu tanpa gurunya, sangat-sangat ajaib. Maka perumpamaan yang dibandingkan pohon yang tumbuh dengan sendirinya masih tidak akan berbuah, dia berbuah maka sebelumnya buahnya tanpa kelezatan. Begitu perumpamaan orang yang ambil ilmu tanpa guru, tidak dapat rasa kelezatan ilmu. Jadi dia bergantung kepada pembacaannya berdasarkan logik akal yang terhad. Di sini tidak ada disiplin, tidak ada usul fikah, tidak ada usul tafsir, tidak ada. Kerana ilmu itu yang kita, Al-Quran itu secara pengajarannya kita boleh ambil kisah-kisah yang mempunyai pengajaran, kita boleh baca sendiri. Tetapi apabila ini bersangkutan dengan hukum hakam, di situ dah bukan senang untuk kita berijtihad sendiri. Di situ kita perlu merujuk kepada yang ahlinya, yang pakar. Yang dimudahkan kita di dalam Al-Quran itu untuk mengambil pengajaran yang ada iktibar kisah-kisah. Di situ kita boleh ambil iktibar terus. Tapi yang berkaitan dengan hukum hakam, yang berkaitan dengan mutasyabihat, berkaitan dengan kesamaran, kita perlu rujuk kepada pakarnya, kepada ahlinya. Imam Syafi'i dan Imam Sanusi memastikan mengenai dihasilkan kajian berselawat bagi yang berselawat meskipun dia bertujuan dari Imam Syafi'i adalah ilmuwan yang besar. Imam Sanusi juga ilmuwan tauhid usuluddin yang hebat pada zaman Islam, mengatakan ada riwayat yang mengatakan siapa yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam keadaan riak sekalipun masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keistimewaan dan kelebihan yang telah diberikan kepada amalan berselawat, tidak diberikan kepada amalan yang lain. Sehingga kehebatan selawat itu walaupun dilakukan dengan riak masih diterima oleh Allah SWT. Masih tetap sampai selawat dan salam itu kepada Rasulullah SAW. Tetap malaikat akan bawa selawat dan salamnya untuk dikirimkan kepada Sayyidul Mursalin Rasulullah SAW. Dan Rasulullah insyaAllah akan menjawab setiap selawat dan salam umatnya. Selawat ini adalah sesuatu yang hebat di dalam solat. Pembacaan Al-Fatihah di dalam solat itu masih ada khilaf ulama. Ada yang tentu wajib baca, ada yang tak wajib baca. Imam Abu Hanifah dan juga Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan seorang makmum tak perlu baca Al-Fatihah. Seorang makmum tak perlu baca Al-Fatihah apabila imam telah baca Al-Fatihah. Cuma diam saja dengar bacaan dari imam, baca Al-Fatihah dan bacaan surah. Dan itu kalau kita pergi masjid India, kalau kita sembahyang sebelah orang India, dia terus tak baca, dia diam. Dan imam pun lepas Al-Fatihah dia terus baca surah. Kenapa dia tak tunggu makmum dia nak habiskan Al-Fatihah? Kerana makmum tak perlu baca Al-Fatihah. Dan mazhab Imam Abu Hanifah. Orang India, Pakistan, Bangladesh itu bermazhab Hanafi. Jadi dalam Al-Fatihah dan surah masih ada khilaf. Tapi dalam bacaan selawat kata Nabi SAW dalam solat, semua ulama dan semua imam mazhab bersepakat bahawa wajib berselawat kata Nabi SAW setiap kali solat. Terlalu penting selawat kata Nabi Muhammad SAW. Baik, mengenai selawat kata Nabi SAW yang bertujuan riak, sama ada ini diterima atau tidak diterima, apakah maksudnya? Maka penjelasannya Syekh Alamah Al-Amir mentahqiqkan, iaitu mengukuhkan pendapat, yakni memberi penjelasan yang lebih lanjut menghuraikan bahawa sesungguhnya pada selawat itu terdapat dua sisi. Jadi ada dua aspek yang perlu dipandang. Yang pertama dilihat daripada ganjaran berselawat yang akan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini tidak lagi diragukan mengenai sampainya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Alamah Amir mengatakan sama ada selawat itu dibuat dalam keadaan yang tidak akan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
pahalanya akan sampai, kirimannya akan sampai kepada Nabi SAW. Dan kedua, dilihat dari sisi ganjaran berselawat yang akan sampai kepada pembaca selawat. Pembaca selawat yang melakukan dengan riak, adakah dia dapat ganjaran pahala berselawat tersebut. Jadi tidak ada masalah dengan sampai ataupun tidak kepada Nabi SAW. Dia tetap akan sampai walaupun dia lakukan dengan riak. Tapi untuk diri, adakah dia dapat pahala ganjaran selawat itu jika dilakukan dengan riak? Maka ketentuannya sama seperti semua amal kebajikan yang lain. Alamat Amir katakan ini seperti amalan yang lain, tidak akan ada ganjaran kecuali dengan didasari dengan keikhlasan. Jika ia dilakukan dengan ikhlas, barulah dia diberi ganjaran dan pahala daripada Allah Ta'ala. Kerana terpisah keikhlasan pada setiap ibadah dan tercedanya halnya sebaiknya pada setiap ibadah juga. Maka menurut daripada Alamat Amir ini, untuk mendapat ganjaran dan pahala selawat itu perlu dilakukan dengan ikhlas. Tapi jika ada seseorang yang melakukan dengan riak, maka ianya akan tetap sampai. Maksud diterima di situ, maksudnya masih diterima untuk disampaikan kepada Rasulullah SAW. Namun ada lagi pendapat ulama yang mengatakan, walaupun ada pendapat yang lain selain daripada ini, seorang yang melakukan dengan riak sampai kepada Rasulullah dan masih mendapat ganjaran dan pahala kepada Allah SWT. Tapi yang terbaik dan terafdal dilakukan dengan keikhlasan, dengan kecintaan, dengan kerinduan kepada Rasulullah SAW. Baik, seterusnya Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu, yakni pengetahuan mengenai sesuatu bagi seorang hamba yang berakal dan ibadah yang diperlukan untuk mengamalkannya, diwajibkan bagi setiap muslim, yakni bagi setiap individu orang Islam yang mukallaf. Hadis riwayat Ibnu Majah. Talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap orang muslim. Dan kita terangkan sebelum ini, apakah ilmu-ilmu yang wajib untuk kita pelajari, asasnya adalah 3. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah fiqh, dan yang ketiga adalah tasawuf. Dan ketiga-tiga ilmu itu digabungkan, digandingkan bersama dalam satu kitab. Dalam salah satu kitab yang menggabung tiga-tiga ilmu yang wajib untuk kita pelajari, untuk diketahui oleh setiap muslim. Seorang yang berilmu, sama ada seorang itu menuntut ilmu, dia faham ataupun tidak faham, masih diberi ganjaran oleh Allah SWT. Dan sebuah hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang menuntut ilmu dan dia memperolehi kefahaman ilmu itu, mendapat 2 ganjaran. Dan barang siapa yang menuntut ilmu tapi dia faham akan ilmu tersebut, untuk mendapat 1 ganjaran kepada Allah SWT. Ini adalah pilihan seorang yang menuntut ilmu. Kadang-kadang dia tidak faham sekarang apa yang dia pelajari. Mungkin selepas 10 tahun baru dia faham apa yang Ustaz cakap sekarang. Setelah 20 tahun baru dia faham apa yang Ustaz uraikan sekarang. Ataupun mungkin setelah dia mengajar kepada orang lain, baru dia faham apa yang dia belajar. Ramai orang yang mengajar agama, mengajar ilmu, ketika dia belajar, dia tak faham ilmu yang dia belajar. Sebab semua macam baru, semua macam baru. Dia tak dapat tukar semua sekali. Tapi apabila dia dah berada, ilmu itu sudah berada di dalam kepala atau di dalam hati, dia ambil masa untuk hadam. Masa untuk hadam. Kadang-kadang dia duduk dalam ilmu yang lain, dia dengar lagi penjelasan tersebut, dia tambah faham pula. Kalau dia duduk lagi majlis ilmu yang lain, tambah faham lagi. Kerana itu seseorang tidak boleh merasa sudah duduk dalam majlis ilmu satu, tak perlu majlis ilmu yang lain. Tidak. Walaupun ilmu itu didengari sebanyak 1000 kali, kita perlu merasakan bahawa itu pertama kali kita mendengar. Itu adat kita kepada ilmu. Jadi bukan semua ilmu yang kita faham pada pertama kali kita dengar, ataupun kali kedua, ataupun kali ketiga. Tanda kita faham, kita amalkan.
Kadang-kadang untuk pertama, kedua kali kita dengar, kita tak dapat terus amalkan, kita tak dapat terus faham secara menyeluruh. Kadang-kadang kita dengar pula daripada ulama yang lain. Kadang-kadang ulama daripada Arab pula, ada daripada hafaid ataupun masyayikh yang datang, ataupun ada ustaz-ustaz yang lain datang menerangkan lagi satu benda yang sama. Walaupun benda yang sama, ada kita kepada ilmu tersebut merasakan bahawa ini pertama kali kita belajar perkara ini. Jika kita mengambil sikap tersebut terhadap ilmu, Allah SWT akan tambahkan kepada kita ilmu yang mana kita tidak tahu kepada ilmu tersebut, yang kita tidak pelajari. Allah tak tambahkan ilmu yang lain juga. Kena ada sikap kita yang betul kepada mempelajari ilmu, dalam menuntut ilmu. Tetapi apabila kita mempelajari ilmu, kita kata ilmu ini sudah dengar, maka dia sombong dengan ilmu. Ustaz ni ulang lagi ilmu, saya dah dengar daripada ustaz tu. Semua ustaz yang sama, ustaz ni dah 10 kali, 20 kali benda yang sama dia cakap. Maka Allah akan tutup pintu hati dia untuk ilmu. Hati dia gelap, dia tak dapat absorb lagi ilmu. Jadi itu ada seorang yang masuk dalam majlis ilmu, dia rasa hati ini dikosongkan. Jadi bayangkan satu bekas yang terbuka. Dia ingin tadah cahaya, dia ingin tadah ilmu apa yang nak diberikan di mana sahaja. Masuk majlis ilmu yang baru, kita rasa macam kita sebelum ini tak pernah belajar dan sampai ilmu apa-apa. Sekarang tambah ilmu baru. Dan setiap ustaz, kefahaman yang berbeza terhadap ilmu tersebut. Selagi yang kita ambil ilmu tersebut daripada ahli sunnah wal jamaah, daripada maka kita mengambil ilmu daripada aspek dan dari angle yang berbeza. Maka itu akan menambah kefahaman pada kita. Hari ini kita dengar pasal tahajud, minggu depan kita dengar lagi pasal tahajud, benda yang sama. Pergi majlis lain pun cakap pasal tahajud. Kita pergi majlis semua cakap pasal tahajud. Itu bukan masalah. Masalahnya kamu sudah amalkan tak ilmu tu? Dah ada kekuatan tak amalkan tahajud tu? Sebab tu seseorang itu perlu melazimkan kepada majlis ilmu. Kerana kekuatan untuk mengamalkan kepada ilmu tersebut apabila didengar berkali-kali sehingga kick in dalam hati, sehingga timbul satu motivasi dan kekuatan yang kuat dalam hati dia untuk amalkan ilmu tersebut. Dan kadang-kadang ini tidak dapat pada kali pertama, kedua dan ketiga dengar. Mungkin kali ke-150 kali baru dia dapat amalkan tahajud. Ataupun kelebihan berwudu, setiap berwudu, sama ada di dalam solat ataupun di dalam luar solat, ataupun pada setiap masa. Kekuatan itu datang bila dia dengar berkali-kali kelebihan dan sampai benda itu susuk masuk dalam hati dia, timbul kekuatan. Di situ datang kelebihan dalam kita datang majlis ilmu ni, majlis ilmu supaya dia nak kumpul kekuatan. Biarlah dengar beberapa kali benda yang sama, poin yang sama, hadis yang sama, tidak mengapa. Itu ada kita dengan ilmu. Syekh Abdul Qadir Jailani ketika zaman belajarnya, beliau bersama dengan dua rakannya, Ibnul Asir, yang seorang dari rakan, mereka ingin menziarahi seorang wali Allah SWT, wali Allah yang berilmu. Kemudian dalam perjalanan, Ibn Akhir mengatakan, aku nak soalan-soalan kepada wali tersebut, atau untuk boleh jawab tak soalan itu. Kenapa bagi soalan yang susah? Jadi kawan Syekh Abdul Qadir Jailani soalan yang kita dalam pengajian. Tapi sekali nak, dia ulama wali Allah yang soleh, tapi sekarang masing-masing dengan niat yang berbeza. Maka Ibn Akhir tadi mengatakan, aku nak jawab, dia jawab soalan aku tidak. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani yang kedua pun sama juga, dia nak test soalan daripada dia jawab soalan dia dapat jawab atau tidak. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, subhanallah, aku datang bukan niat untuk test ilmu dia, hebat tidak ilmu dia, tidak. Tapi aku ziarah dia untuk mendapat berkat, untuk mendapat doa dari situ. Maka apabila mereka sampai ke rumah Syekh tersebut, mereka
betul. Kemudian Syekh tadi keluar, dia mengatakan, aku tahu apa tujuan kamu semua datang ke sini. Kamu ingin ambil, kamu ingin tanyakan soalan ini kepada aku. Jawabannya adalah ini. Dah bagi jawaban. Tak sempat dia tanya soalan. Kamu datang untuk tanya soalan fulan dan fulan, dan jawabannya adalah begini dan begini. Dan kamu juga datang untuk tanya aku, untuk tes aku soalan aku begini dan begini. Jawabannya adalah begini dan begini. Soalan dan jawaban tersebut. Dan kamu Abdul Qadir datang untuk doa dan berkat memberkati kamu, dan seolah-olah aku melihat kamu akan membesar jadi dewasa, dan seorang kamu menjadi penghulu kepada seluruh wali Allah. Kemudian beradab dengan masyayikh, dengan orang saleh. Dan kamu yang bertanya untuk tes kepada aku, dan kamu akan mati dalam bukan dari lingkungan Islam. Akhirnya mereka balik. Aku Syekh Syekh berjalan dengan Hamdan berkata, kata Syekh, mereka balik, mereka habis belajar, mereka turun membesar, menjadi alim. Jadi akhir dari kami di tempat, akhirnya terpikat dengan salah seorang daripada anak orang Yahudi di tempatnya, ingin berkahwin, yang mengatakan kami tidak akan mengizinkan kecuali kamu masuk agama kami. Akhirnya ditinggalkan jawatan kami, dia masuk dalam agama Yahudi, berkahwin dengan anak perempuan tersebut, dan akhirnya meninggal dalam keadaan keluar daripada agama Islam. Dan tidak beradab dengan masyarakat, tidak beradab dengan ulama. Abdul Qadir Jalani dari Syekh, pemimpin terdekat sekali majlis ilmu beribu orang duduk bersama dengannya. Dan akhirnya Allah SWT menilhamkan kepada beliau adalah penghulu kepada seluruh wali. Dia mengatakan setiap wali berada di bawahku. Dan ketika dia mengatakan itu, seluruh wali-wali mendengar perkataan Syekh Abdul Qadir Jalani dan mereka menundukkan kepada mereka. Itu kan maksudnya mengganggu. Adalah sampaikan perkataan Syekh Abdul Qadir Jalani kepada semua wali-wali yang lain. Mereka semua setuju, sepakat untuk mengangkat bahawa Syekh Abdul Qadir Jalani makamnya adalah tinggi di sisi Allah dan penghulu kepada kami semua. Kerana itu Syekh Abdul Qadir Jalani nama gelarannya adalah Sultan Nabiya, Sultan, Raja kepada wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Abdul Qadir adalah keturunan daripada Sayyidina Hasan bin Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Abu Saleh yang makan apple sebiji, kemudian dia menyesal, dia kena jadi khadim berkhidmat tuan kebun itu selama 10 tahun. Kemudian dia perlu berkahwin dengan anaknya yang cacat penglihatan, pendengaran dan juga penuh. Tiba-tiba dia berkahwin, perempuan itu sempurna. Ayahnya mengatakan apabila dia cacat penglihatan sebab dia tak pernah melihat maksiat, cacat pendengaran sebab tak pernah mendengar maksiat, kodok kaki tangan kerana tangannya tak pernah melakukan maksiat, kakinya tak pernah berjalan ke arah maksiat. Aku menjaganya daripada kecil sampai dia besar, dan keilmuan dan kesolehan. Ini dia untuk berkahwin, pada hasilnya mendapat seorang anak yang seorang Syekh Abdul Qadir Jalani. Anak ibunya juga adalah daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun yang menempuh jalan dalam rangka berusaha menuntut ilmu, yakni mencari di dalam jalan itu akan ilmu, yakni ilmu syariat atau ilmu adat, kemenjang untuk menghasilkan ilmu syariat, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Jadi semasa di dunia dengan cara Allah memberikan pertolongan taufik untuk beramal soleh, berbuat baik. Ini adalah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala apabila untuk berilmu
maka Allah ingin memberikan kebaikan yang banyak kepada orang tersebut. Kerana innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Mereka yang benar-benar takut kepada Allah SWT daripada kalangan hamba Allah adalah mereka daripada kalangan al-ulama, daripada kalangan ahli ilmu, mereka yang berilmu. Maka ini adalah kelebihan antara ilmu. Nabi SAW mengatakan bahawa Allah akan mudahkan perjalanan menuju surga. Kerana apa? Kerana majlis-majlis ilmu di dalam dunia ini adalah sebahagian daripada taman-taman syurga. Apabila seseorang itu Allah Ta'ala telah pilih di dalam dunia ini untuk duduk di dalam taman-taman syurga, Allah SWT tidak hampurkan orang yang telah berada di dalam taman syurga di dunia ini. Di akhirat nanti Allah akan masuk ke dalam syurga yang benar, syurga yang hakiki. Amin ya rabbal alamin. Seorang yang sudah masuk dalam syurga adalah dikeluarkan oleh Allah dalam syurga. Seorang yang sudah masuk dalam syurga tidak akan dikeluarkan Allah. Jika kita fikir tak nyangka Allah akan keluarkan seseorang yang telah masuk ke dalam syurga. Bila Allah masukkan dalam syurga dalam dunia ini, bermakna Allah SWT insyaAllah ingin masukkan di dalam syurga di akhirat nanti. Seorang yang sudah masuk ke dalam syurga tidak akan keluar dari syurga selama-lamanya. Seorang yang masuk ke dalam syurga dia tidak akan berpindah ke tempat lain, tidak akan berpindah ke neraka. Di syurga dia boleh naik lagi. Kalau ada keluarganya yang duduk di atas, boleh panggil naikkan lagi ke atas. Kadang-kadang ada moyang daripada wali Allah, daripada orang-orang soleh yang duduk di atas. Al-Quran mengatakan jika ada moyang-moyang kita yang soleh dan wali Allah, mereka boleh tarik keturunan naik bersama dengan dia. Tidak barat berfiria berjannah farta'un. Bila mana sahaja kamu melalui taman-taman syurga, maka berhenti dalamnya dan menikmati taman ini. Sahabat bertanya, apakah taman syurga itu ya Rasulullah? Khilaful dzikr, bagi riwayat ini khilaful ilm. Itu halaqah-halaqah mengaji Allah dan halaqah-halaqah ilmu. Halaqah-halaqah di dalamnya mengaji Allah. Itu taman syurga di dunia. Baik, kemudian penjelasan daripada hadis tersebut diterangkan lagi, atau kelak di akhirat dengan cara Allah menempuhkannya pada jalan yang tidak ada kesukaran dan kesulitan, dan tidak ada ketakutan dalam menempuh jalan itu, hingga dia akan masuk syurga dalam kondisi selamat. Hadis riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Muslim menjelaskan masih di akhirat nanti Allah Ta'ala akan memudahkan jalan. Jadi ada ilmu. Jadi akhirat nanti pada mahsyar itu adalah lautan manusia. Di mana dia? Menuju kepada tempat penghisaban juga adalah sesuatu yang sukar. Kerana itu kelebihan muazzin. Kelebihan muazzin, lehernya akan dipadamkan di akhirat. Apa kelebihan leher panjang? Bila dalam lautan manusia, bila leher dipandangkan, dia nampak jalan. Dia nampak siapa yang mudah baca pujian Rasulullah SAW. Dia mudah melihat wajah-wajah yang bercahaya. Ini kelebihan muazzin kata Nabi SAW. Seorang yang mengazankan solat yang ikhlas di akhirat nanti adalah akan panjangkan leher. Bayangkan lautan manusia. Kelebihan orang mencari ilmu adalah bagi GPS mana? Nah, zaman sekarang dia kata GPS kadang-kadang dia sesat. GPS baik, kadang-kadang GPS pun sesat juga. Ini GPS baiknya daripada Allah, insyaAllah tak sesat dia sekarang.
Baik, kemudian Ustaz ni mengatakan dan setelah itu, yakni aku keluar beralih setelah membaca basmalah, hamdalah dan selawat serta salam menuju sasaran objek yang dituju atau fahamilah segala hal yang akan dan kuhuraikan setelah membaca basmalah dan seterusnya. Maksudnya yang kata amma ba'd, yang kita bilang amma ba'du ataupun wa ba'd ataupun amma ba'd. Ba'd itu ba'du setelah apa? Setelah selawat, setelah basmalah, setelah baca bismillah, setelah hamdalah, apa yang disampaikan. Jadi itu dengan hadis ceramah dari amma ba'du ataupun wa ba'd ataupun amma ba'd. Itu maksudnya ada pun setelah selalu orang mulakan dengan alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in amma ba'd. Maksudnya setelah daripada semua itu, setelah baca tahmid, baca selawat, baca bismillah, kemudian apa yang kita cakapkan, maka kitab ini, yakni semua hal yang dihadirkan dalam ingatan merupakan persoalan-persoalan penting yang direkas dari sebahagian kitab Al-Imam Hujjatul Islam, iaitu Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Kalimat Al-Ghazali boleh diucapkan dengan meringankan huruf zai dan mentasydidkan Al-Ghazali. Al-Ghazali boleh. Kalimat yang pertama dibaca dengan huruf zai tanpa tasydid, Al-Ghazali, adalah kalimat nisbat pada Barzanah, iaitu satu desa dari desa-desa Tus yang memakai kalimat Ajam, bukan bahasa Arab. Dan kalimat kedua bertasydid huruf zai adalah kalimat nisbat dihubungkan dengan bapaknya, kerana ayah Imam Ghazali merupakan orang yang meminta bulu domba dan menjualnya ke satu desa dari desa-desa Tus, atau merupakan kalimat nisbat daripada Barzanah binti Ka'bul Ahbar, bagaimana faedah dari Syekh Atiyah dan Syekh Ayam Mujahidin. Lebih banyak daripada intipati ataupun isi-isi kandungan daripada kitab ini diambil daripada kitabnya Imam Ghazali, dikenali sebagai Hujjatul Islam. Sebutkan nama Imam Ghazali, Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Itu nama Arab ni kadang-kadang letak nama anaknya namanya juga. Dia suka nama itu. Dia suka nama Muhammad, letak namanya Muhammad. Itu pun suka nama Muhammad, letak namanya Muhammad. Imam Ghazali namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Ada seorang mimpi kepada Rasulullah SAW dan jumpa Nabi Musa AS. Nabi Musa AS bertanya kepada Rasulullah dalam mimpi orang soleh. Nampak Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah dalam mimpi, wahai Muhammad, kamu bersabda dalam hadis kamu, ulama ummati ka anbiya'i Bani Israil. Ulama ummati ka anbiya'i Bani Israil. Ulama umatku adalah seperti nabi-nabi Bani Israil. Apa buktinya? Siapa yang kamu maksudkan? Cuba bawa satu bukti. Nabi Muhammad SAW kemukakan kepada Nabi Musa, Imam Ghazali tak mengenalkan ini Al-Ghazali pada soal yang belum masuk. Dia salah seorang daripada orang-orang yang dimasukkan sebagai seumpama Nabi Bani Israel. Kemudian Nabi Musa, dia nampak Imam Ghazali, dia bertanya, siapa namamu? Dia namaku Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Nabi Musa AS berkata, aku akan tanya namamu. Kenapa kau jawab nama bapakmu, atukmu, isbatmu semua, sampai moyang kamu? Imam Ghazali memandang wajah Rasulullah, meminta isyarat, dia nak jawab ke tak daripada pertanyaan Nabi Musa AS.
Nabi Muhammad SAW. Jawab. Sebab Imam Ghazali mau beradab kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, wahai kalimullah, ketika Allah SWT tanya kepadamu, "Famatilka biyaminika ya Musa." Ini yang dirakamkan dalam surah Toha. Dalam surah Toha, wahai Musa, apa yang berada di tangan kananmu? Tanya Allah. Kemudian kamu menjawab, "Asai atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra." Ini adalah tongkatku. Aku gunakan tongkat hidupku untuk bersandar, untuk halau ternakan, untuk dari ranting-ranting buah dan banyak lagi manfaat-manfaat yang lain. Maka Imam Ghazali mengatakan, Allah Ta'ala tanya kamu, apa yang berada di tanganmu. Tak tanya manfaat pun, tak tanya faedah. Kalau kamu jawab, ini tongkatku sudah memadai, kenapa kamu memanjangkan? Boleh buat ini, boleh buat itu, boleh buat ini. Maka Nabi Musa AS jawab, kerana aku sedang bermunajat dengan Rabbu. Aku merasakan kelezatan, kehebatan bermunajat, kesedapan, kemanisan. Kerana itu aku tak hanya memadai dengan ini tongkatku, aku panjangkan dari kalamku, kerana aku sedang bercakap dengan kekasihku. Imam Ghazali mengatakan, begitu juga kau adalah kekasihku. Kisahmu 20 juz di dalam Al-Quran. Kisahmu aku membaca dalam 30 juz, 25 juz, semuanya menceritakan tentang Nabi Musa AS. Kisah Nabi Musa AS tidak terdapat hanya dalam 5 juz dalam Al-Quran. 25 juz ini semua ada kisah Nabi Musa. Nabi Musa dengan Fir'aun, Nabi Musa dengan Haman, Nabi Musa dengan Qarun, Nabi Musa dengan Nabi Shu'aib. Berbagai Nabi Musa ketika bayi dikisahkan. Engkau adalah kekasihku, sebab itu aku panjangkan. Aku tidak hanya menyebab umatku Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, sebab kita bercakap dengan kalimullah. Kemudian Nabi Musa AS kepada Rasulullah SAW memadai. Dan aku percaya ya Muhammad. Aku percaya sekarang, seperti mana yang diberikan ulama daripada umat itu adalah Nabi Bani Israel. Kemudian pada umumnya, yakni di dalam hal yang gharib, yakni dominan di sebahagian besarnya, siapa orang yang mengetahuinya tentang persoalan-persoalan ini dan mengamalkannya, yakni sesuai ketentuannya, maka kami berharap kepada Allah SWT semoga keadaan yakni orang yang mengetahui dan mengamalkannya tergolong ahli ilmu, yakni pakar ilmu lahir dan batin. Ini adalah doa daripada Musannif, mengharapkan siapa yang membaca kitab ini, yang mempelajari ilmu ini, dikurniakan oleh Allah SWT ilmu zahir dan juga ilmu batin. Kadang-kadang seorang yang menyampaikan ini tidak ada difaham daripada orang yang disampaikan. Ini adalah janji kepada Rasulullah SAW. Boleh jadi orang yang mendengar itu lebih faham daripada orang yang menyampaikan. Jadi mungkin yang berada di hadapan ini, mereka lebih memahami daripada orang yang menyampaikan ilmu ini. Itu adalah keadaan Rasulullah SAW. Semoga yang berada di sini lebih faham, lebih absorb, lebih mengerti, lebih kuat untuk mengamalkan. Dan jangan lupa doakan Al-Fakir. Dan lupakan doa Al-Fakir supaya faham seperti kalian, insyaAllah. Kemudian Syekh Muhyiddin Ibn Arabi berkata, zahirku berkata kepada batinku, setiap hakikat yang tidak ada syariat padanya, maka hakikat tersebut sia-sia, yang kosong, tidak berarti. Kerana hakikat seperti itu adalah terbatas. Lalu batinku berkata kepada zahirku,
setiap syariat yang tidak ada hakikat padanya, maka syariat itu adalah batal, tidak memenuhi syarat. Kerana sesungguhnya hakikat merupakan hal yang pokok, dan di atas hakikat setiap cabang boleh tumbuh. Sehingga aku berkata, aku boleh tahu pada makam kedudukan orang-orang awam, orang-orang biasa. Ucapan tersebut berdasarkan firman Allah SWT, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang adalah dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, nescaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, yaitu dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Lalu Sahih itu berkata, batinku, engkau telah menjauhi dosa-dosa besar yang jelas, dan engkau belum juga menjauhi dosa-dosa besar yang sama, yaitu kesombongan, ujub, bangga dengan diri sendiri, riya, dan semua yang menyerupai semua itu. Baik, ini adalah keindahan dan kesempurnaan agama kita. Kerana agama kita bukan hanya berkisar kepada zahir sahaja, tapi ianya meliputi batin. Ia bukan hanya berkisar dan berpaksi kepada syariat sahaja, tetapi ada sesuatu yang menjangkaui lebih daripada itu, iaitu hakikat. Seorang yang hanya bersyariat tanpa mencapai hakikat, maka dia tidak sampai kepada intipati yang dikendaki oleh Allah SWT. Kerana di dalam syariat, dia boleh mudah tertipu, dia boleh tersilap, dia boleh tersalah, dia boleh menyangka dirinya orang yang soleh dengan syariat. Tidak bermakna ini untuk mencela orang-orang yang mengambil syariat. Syariat adalah penting. Sesiapa yang mengatakan saya sudah sampai hakikat, saya tidak perlu lagi syariat, dia sesat. Tidak mungkin seseorang sampai hakikat dikecualikan oleh Allah untuk mengambil syariat. Tidak ada. Syarat untuk seorang mencapai hakikat, dia perlu mengambil syariat. Syariat al-muzahir, al-musadah, sembahyang, puasa, zakat, sedekah, umrah, haji, wudu, mandi wajib, ini semua syariat lahir. Zikir, tilawat Al-Quran. Tapi apabila tidak dimasukkan hakikat bersama, maka tampakkan asasnya adalah longgar. Kerana apa? Mungkin saja syariat itu ditolak oleh Allah SWT kerana dia tidak capai hakikat. Kerana setiap daripada syariat itu mempunyai hakikat, bukan hanya sekadar zahir. Solat itu bukan hanya sekadar sifat rukuk, tapi hakikatnya adalah khusyuk, hakikatnya adalah ikhlas, hakikatnya adalah khudu', rendah diri kepada Allah SWT. Tapi jika seseorang itu dia banyak solatnya tapi dia sombong kepada manusia, dia merasakan dirinya lebih afdal, dia tidak sampai kepada hakikat solat, malah dia lebih jauh daripada Allah SWT. Tidak bermakna dia kena tinggalkan syariat. Jika perlu jalankan syariat, dan dia perlu faham apakah hakikat sebalik syariat yang dijalankan. Begitu juga yang zakat, bukan hanya sekadar menggunakan harta, tetapi ada hakikat sebalik syariat tersebut. Merasakan kekeluargaan, kasih sayang, kebersamaan dengan orang-orang yang miskin. Jika dia menggunakan zakat dan sedekah, supaya dia tunjuk dirinya seorang yang dermawan, seorang yang berhati murah, orang yang bermurah hati dan sebagainya, maka dia tidak sampai hakikat kepada syariat tersebut. Jika dia melakukan amalan untuk menunjuk-tunjuk kepada orang, dia menjalankan syariat tapi ingin tunjukkan kepada orang, maka dia tak sampai hakikat kerana dia riak. Jika dengan banyaknya Al-Quran, banyaknya bacaan zikir, kepadanya dia merasa kagum dengan amalan, maka dia tidak sampai hakikat. Kerana hakikat kepada pembacaan zikir itu menyebabkan dirinya lebih rendah hati, lebih rendah diri kepada makhluk Allah, kepada Allah. Bukan melihat dirinya orang yang soleh, orang yang baik, lebih afdal daripada orang lain, lebih afdal daripada kawan-kawannya, lebih afdal daripada adik-beradiknya, lebih afdal daripada jiran tetangganya, lebih afdal daripada rakan sejawatnya, lebih afdal daripada manusia seluruhnya. Maka itu dia tidak sampai kepada hakikat. Begitu dengan ilmu, kita disyariatkan untuk menuntut ilmu. Tapi jika
dengan ilmu itu bertambah kesombongannya, bermakna dia makin bertambah jauh daripada Allah Ta'ala. Kerana hakikat ilmu itu menyebabkan dia takut kepada Allah, menyebabkan dia lebih dekat kepada Allah. Jika dia menemui dengan ilmu itu, dia merasa jadi seorang yang berilmu, seorang yang berabdal, orang lain semua jahil, semua orang sesat belaka, maka dia sampai orang dengan ilmu dia. Dan hasil dari natijah daripada ilmu itu lebih hampir kepada Allah, lebih dekat diri kepada Allah, lebih rendah dirinya. Jika makin bertambah sombong, maka bukan hakikat ilmu, dia tidak sampai kepada hakikat. Dia masih bermain dengan perkara-perkara yang syirik, walaupun dia berilmu, walaupun dia solat, walaupun dia zakat, walaupun dia umrah. Seorang tetap mendatang ke rumah Pak Haji. Pak Haji panggil dia punya isteri dia, Imam, ini tetap mendatang bawa air zam-zam, bawa atas kita punya cawan zam-zam yang kita beli waktu haji yang ke-8 itu. Haji ke-8 dia tunjukkan apa? Haji yang ke-8. Waktu kurma tu bawa atas bekas yang kita beli dekat tu, haji kita yang 10. Ekor zam-zam yang kita haji yang ke-9 itu habis 100 dia punya pahala amalan besar tu, amalan haji. Ada orang punya haji pada nak nama dia haji, nama pun tak ada haji, duit banyak, duit haji, dapat datuk susah, beli haji, apa itu haji, dia berikan apa? Dia dapat haji title, maka dia tak dapat hakikat daripada haji. Sia-sia amalannya. Maka seseorang itu supaya amalannya tidak tercampur dengan perkara syirik. Syirik itu syirik besar atau syirik kecil. Kita tidak bercakap tentang syirik besar. Syirik besar itu yang menyembah berhala, menyembah patung, menyembah salib. InsyaAllah hukuman ini Nabi SAW kebanyakannya terselamat daripada syirik besar. Tapi sesungguhnya kata Nabi, apa yang aku takuti di atas umat itu adalah syirik asghar, iaitu syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi ini apabila dia tak sampai hakikat dan dia bersyariat. Maka kita bukan hanya berhadap kepada ulama syariat, tapi kita berhadap kepada ulama hakikat yang boleh mengajarkan kita hakikat sebalik syariat yang kita belajar. Supaya sampai pahala kita diterima oleh Allah. Dan kita di atas dunia ini, kita nak penerimaan daripada Allah, tidak kabuliah daripada Allah. Bukan kabuliah di sisi manusia, bukan penerimaan di sisi manusia, tapi apa yang perlu difikirkan adalah amalan kita diterima oleh Allah. Dia buat ini kerana manusia atau kerana Allah. Dia buat amalan ini, dia buat kebajikan ini, dia tubuhkan ini, binakan ini untuk supaya sanjungan pujian manusia sebab kerana Allah. Perhatikan di sini kita berhajat kepada ulama hakikat yang boleh membawa kita, bukan hanya sekadar syariat. Hanya sekadar syariat, dia akan kering di situ, dia akan berpecah belah. Kadang-kadang dengan syariat, seorang yang tidak bercampur dengan hakikat, dia akan pegang pendapat dia, orang lain semasa harus dikufurkan orang lain. Sudah bid'ah, syirik, kufur, khurafat, semuanya dalam neraka. Sebab dia pegang pada syariat saja. Padahal yang dibawa oleh Nabi SAW bukan syariat, tapi dengan hakikat. Hakikat itu ditanam oleh Nabi SAW dan diri sahabat 10 tahun di Mekah sebelum syariat datang di Madinah. Solat itu, zakat, haji, itu semua lepas hijrah di Madinah. Tapi
Hampir 10 tahun di Mekah, Nabi SAW telah menunjukkan keimanan, keyakinan kepada Allah. 10 tahun. Kerana itu kita perlu gabungkan ilmu syariat dan ilmu hakikat supaya kita mendapat martabat setelah itu, iaitu makrifat kepada Allah SWT. Kerana solat yang tanpa digajikan dengan hakikat, maka solatnya tidak membawa dekat kepada Allah. Padahal solat itu adalah wasilah perantaraan yang kuat untuk menyampaikan seseorang itu kepada makrifat. Kerana hasil daripada ibadah, hasil daripada solat itu menyebabkan seseorang itu kenal Allah, bertambah kenal. Sebab itu Ibn Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidak menciptakan jin dan syaitan melainkan untuk beribadah kepadaku. Ibn Abbas menafsirkan ibadah itu bermaksud liya'budun, iaitu untuk mengenali aku. Menciptakan jin dan manusia untuk mengenali aku. Sebagai tafsiran kepada ibadah tersebut. Kerana ibadah yang mencapai hakikat akan membawa kepada makrifat kepada Allah. Dan makrifat adalah perkara yang paling lazat sekali, yang paling dirasai oleh diri batin seorang insan di dunia ini sebelum nikmat syurga tadi. Nikmat bermakrifat kepada Allah, nikmat mengenal Allah. Semoga Allah SWT kurniakan kita nikmat ini, insya-Allah. Allah SWT tambahkan ilmu kita dari segi syariat dan juga hakikat. Ada kitab nama syariat dan hakikat yang kita boleh cari, yang kita boleh muzakarahkan, kita bincangkan. Kitab keras dalam pondok buat syariat dan hakikat, supaya kita dapat faham dimensi dan juga dinamik antara dua ilmu tersebut. Kerana kita sejak penjajah datang, kita telah banyak keluarkan ilmu hakikat ini daripada sistem pengajian agama kita. Kalau tidak, sebelum zaman penjajah, orang Melayu kita terbiasa ditarbiyah oleh ulama hakikat, dididik oleh ulama tarbiyah. Setelah zaman penjajah, kita mengalami kekeringan kepada tersebut, dan kita banyak ulama syariat, ulama fuqaha. Tapi kita merasa kekeringan dan kedahagaan tersebut. Dan alhamdulillah pada zaman ini, pada akhir-akhir ini, apabila sudah kita menuju kepada akhir zaman, Allah akan timbulkan balik. Dan ini adalah suatu persiapan pada akhir zaman, iaitu ilmu-ilmu hakikat dibawa keluar, diamkan, diumumkan, dan manusia dapat merasai kelezatannya seperti mana nenek moyang kita dahulu dapat merasakannya, insya-Allah ta'ala. Dan insya-Allah hari ini kita ada permintaan doa daripada Encik Zainal Abidin ketika juga semoga Allah SWT memberikan keberkatan dan umur beliau, insya-Allah. Telah panjangkan umur beliau dalam ketaatan, kehadiran dan kedekatan kepada Allah SWT. Semoga umur yang telah berlalu diberkati dan diterima segala amalannya, dan umur yang tersisa terbagi Allah Ta'ala gunakan untuk ketaatan dan kehadiran kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. InsyaAllah. Allah, Allah, ya Allah. La
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا ورب علمنا الذي ينفعنا ورب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا مع أهل الكل أنثى وذكر. رب وفقنا وفقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخذنا يا علماء باب الخير ودفع كل شر. ربنا وأصلح لنا كل الشرور وأكرم بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصف المسامع الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على الله أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل رغبة واستر لنا العورات وآمن روعات واغفر لوالدينا ربي ومولينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع وادلهم وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور. صلى وسلم ربي عليه عند ربي وآله وصحبه إلى الرشد الصحبي والحمد لله بالبر والتناهي. فاتحة القبول والتمام في سورنا مأمولنا السلام شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق السيد ولد عدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.